Assalamualaikum dan salam sejahtera. DAP marah apabila orang kata mereka ni anti-Islam ataupun mereka ada penyakit Islamofobia. Apa dia Islamofobia? Mari kita ambil contoh homofobia. Katalah seseorang tu memohon kerja di syarikat awak dan dia semasa interview tu awak dapat tahu yang dia ni gay ataupun dia ni LGBT. Jadi awak tolak permohonan dia bukan kerana dia tu tidak layak, tidak ada kebolehan ataupun pengalaman, tapi sebab dia ni gay. Awak tak mau orang gay kerja di syarikat awak. Itu homofobia. Jadi oleh kerana dia ni gay, maka awak tolak dia. Awak tak anggap dia sesuai untuk bekerja di syarikat awak. Samalah sekiranya awak tolak dia sebab dia ni Cina, atau awak tolak dia sebab dia ni African dan sebagainya. Warna kulit, kepercayaan agama, sexual preference tidak boleh diguna sebagai alasan atau sebab menolak seseorang dalam satu masyarakat liberal atau masyarakat yang menghormati kebebasan. Jadi sama sekira awak membuat sesuatu keputusan ataupun memberi pandangan bergantung kepada kepercayaan agama orang tersebut. Awak tolak Yahudi. Sebab apa awak tolak Yahudi? Itu di barat ni, kalau awak tolak seseorang tu atau awak mengambil tindakan terhadap seseorang kerana dia tu Yahudi, itu satu kesalahan besar. Dan is not tolerated in the West that you reject somebody because he's a Jew. Alasan dia ni Jew tidak semesti dia ni rakyat Israel. He could be an American Jew, French Jew, German Jew, bukan an Israeli Jew. Dan walaupun dia ni Israeli Jew, tidak semesti dia ni Zionis yang orang Islam menganggap sebagai musuh. So kita we need to be clear in the definition of juga ini Islamophobia. What is the definition of Islamophobia? Sekarang ni, sampai hari ni, bertahun-tahun sudah, mereka pecahkan orang Islam di antara liberal Malays, konservatif Malays. Liberal Malays ni orang yang boleh dianggap sebagai tidak tekan sangat kepada Islam. Konservatif Malays, orang yang mengutamakan Islam. Dan konservatif Malays ni misalan orang dari PAS sebagai contoh. Mereka anggap sebagai ekstremis. Ada juga orang DAP memanggil mereka Taliban. Taliban ni maksud dia student, penuntut universiti. Tapi hari ni Taliban diguna sebagai gelaran kepada orang yang dianggap sebagai teroris dan ekstremis ataupun pelampau. So kalau kita kata dia ni liberal, bagus. Kalau dia konservatif, bermaknanya konservatif ni sama dengan teroris, sama dengan ekstremis, sama dengan Taliban, sama dengan Al-Qaeda. Jadi diletak di dalam satu bakul. Bermaknanya Taliban negatif, Al-Qaeda negatif, teroris negatif, ekstremis negatif. So konservatif juga negatif. Sebab konservatif ni duduk dalam satu bakul dengan gelaran ataupun label yang lain. So there's one type of Muslim which is conservative, another type of Muslim is extremist, terrorist, conservative, blah blah blah.
di mana seseorang Muslim atau Melayu tu jatuh di dalam golongan konservatif dan satu lagi duduk di dalam golongan ekstremis. Ataupun kita katakan modern Malay dan old fashion Malay. Ringkas cerita, that's what they say, modern Malay, orang yang berpisah daripada tradisi, budaya, ajaran Islam dan kepercayaan yang lama, kepercayaan dulu. So, ini mengelirukan orang Melayu juga yang sebenarnya, sebab orang Melayu pun tak faham bagaimana dia boleh jadi liberal, bagaimana dia boleh jadi ekstremis atau konservatif ataupun teroris dan sebagainya. Because orang Melayu sendiri pun tidak begitu faham, kebanyakan mereka tidak begitu faham ajaran Islam dan tanggungjawab mereka sebagai seorang Islam. So ini boleh dieksploit oleh orang bukan Islam, DAP misalnya, oleh kerana orang Melayu sendiri confused. So kita kalau ikut Islam, dia ada Islam, orang Islam yang fasik. Adalah orang Islam murtad, ya, orang Islam munafik. Tapi orang Islam fasik ni, dia buat apa yang Islam suruh buat, dia juga buat apa Islam tak bagi buat. So yang haram mereka halalkan, tanggungjawab juga mereka buat. So kita panggil fasik. Dan yang lebih teruk ialah munafik lah. Dia buat dan cakap dan buat berbeza, ataupun murtad, terus tinggalkan Islam, terus reject, tolak Islam. Kristian panggil apostasy, dan di dalam hukum Kristian pun itu satu boleh dikatakan tindakan yang sangat-sangat serius. Tapi yang penting ni, apabila DAP ni memberi label-label negatif kepada orang Islam yang semata-mata menjalankan hukum. Bila kata perlu semayang, dia tu semayang. Bila kata jangan makan babi, dia tak makan babi. Bila kata jangan terlibat dengan money lending dan riba, dia tidak buat meniaga money lending. Cakap jangan judi, dia tak judi. Cakap jangan minum arak, dia tak minum arak. Cakap jangan berzina, dia tak berzina. Cakap LGBT ni dikutuk oleh Islam, maka dia pun tidak terima budaya LGBT oleh kerana dikutuk oleh Islam. Jadi orang macam ni dipanggil ekstremis, pelampau, dipanggil konservatif, dan kadang-kadang dipanggil Taliban. Sebab apa? Sebab dia ikut hukum Islam. Islam kata buat, dia buat. Islam kata jangan buat, dia tak buat. Islam kata jauhkan diri dari perbuatan yang boleh dianggap sebagai dikutuk oleh Islam, baik beer festival, baik gay beauty contest, tak kisahlah. Apa yang Islam kata haram, jangan dekat, mereka jauhkan diri dan mereka menentang. Jadi orang seperti itu yang dipanggil ekstremis, konservatif, pelampau, Taliban dan sebagainya. Mereka dilabel demikian kerana mereka patuh kepada hukum Islam. Islam kata undang-undang perlu undang-undang syariah, mereka sokong undang-undang syariah. DAP pula kata undang-undang syariah ni undang-undang zalim, undang-undang ni ketinggalan zaman, undang-undang ni undang-undang Taliban, iaitu undang-undang negatif. Apabila mereka kata hukum syariah ni negatif, satu undang-undang yang zalim, bermaknanya Islam zalim, Nabi Muhammad zalim, Quran zalim. Dengan mereka mengata syariah tu zalim, maknanya mereka juga melabel Islam, Nabi Muhammad, Quran dan sebagainya sebagai zalim juga. Jadi
Bukankah itu anti-Islam? Bukankah itu Islamofobia? Hukum syariah ni untuk orang Islam. Kalau awak bukan Islam, awak tidak dihukum. Orang bukan Islam boleh makan babi, boleh minum arak. Kalau nak mengamalkan budaya semburit, it's okay, you carry on. Walaupun budaya semburit tu bukan saja diharam oleh Islam, tapi undang-undang Malaysia juga menganggap ianya satu jenayah dan boleh dipenjara maksimum sampai 20 tahun. Macam kes Anwar dulu. Jadi maknanya it's not just Sharia law, it's common law. Dan sekira mereka anggap yang budaya LGBT ni tak sepatut diharamkan, maka mereka sudah kontrol 2/3 parlimen. Besok mereka akan buat undi percaya untuk Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri. Maka besok atau selepas besok bentang satu pindaan undang-undang bahawasanya budaya LGBT, iaitu apa dipanggil sodomi, tidak lagi haram, tidak lagi jenayah di dalam Malaysia dan tidak akan ditangkap dan dipenjara sehingga 20 tahun. Legalize it. Macam banyak negara-negara di merata dunia, mereka dah menghalalkan LGBT dan perbuatan semburit bukan lagi jenayah. Jadi tidak ada pembahasan. There'll be no debate, there'll be no quarrel as to whether this is considered criminal ataupun tidak. The issue is sekarang, Perlembagaan Malaysia mengatakan Islam is a religion of the Federation. DAP tak setuju. DAP kata Malaysia ni negara secular. Malaysia is a secular state, not theological state. Kalau Malaysia ni secular state dan bukan theological state, maka pindah perlembagaan. Amend the constitution to say that Malaysia is a secular state. Islam is not the religion of the Federation. Dan macam di Perancis misalnya, haramkan agama di dalam sekolah. Amerika pun sama. Maknanya religion is kept out of the schools. Kita jangan ajar budak-budak ni agama, kelas agama dan sebagainya dalam sekolah. Kalau budak-budak sekolah nak belajar agama, belajar kat rumah. Biar ibu bapa yang uruskan pengajaran agama ataupun pendidikan Islam. Let the parents handle this. Jangan sekolah masuk campur. Dan kita masuk mahkamah pun jangan maknanya kita perlu angkat sumpah dengan nama Tuhan, dengan nama Allah dan sebagainya. Angkat sumpah dalam mahkamah misalan. Ataupun apabila kita memegang jawatan sebagai ahli parlimen, kita angkat sumpah. Angkat sumpah ni is religious punya custom. Kita nak pisahkan agama dari pentadbiran. So, jangan suruh ahli parlimen ke, adun ke, ataupun pegawai kerajaan ke, ataupun hakim dalam mahkamah, jangan suruh mereka angkat sumpah dengan nama Tuhan, oleh kerana Tuhan, God, is not part of the administration of the government. Jadi kita kena clear. Jangan on the one hand kita kata, oh awak percaya agama, Taliban. Oh awak ni nak syariah, ekstremis, teroris. Tapi sebaliknya ada juga unsur-unsur agama, budaya agama di dalam apa yang kita buat hari-hari. So we have to be clear of that. Jadi sekiranya Malaysia mengharamkan agama di dalam sekolah, di dalam pentadbiran kerajaan dan sebagainya, maka sesiapa yang mengutamakan agama, tak kisah Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, mereka akan dikutuk sebagai ekstremis. Jadi sekarang ni orang Islam, mereka tolak babi. Mereka tak mau kedai-kedai babi, mereka tak mau kebebasan banyak sangat untuk industri daging babi. Dan mereka dipanggil ekstremis, teroris, Taliban. Tapi orang Hindu pun banyak, terutama sekali di India misalnya, ada yang
vegetarian. Bukan saja lembu, ayam ke, kambing ke, tak kisah apa. Ada vegetarian tu yang telur dan ikan pun diorang reject sebagai haram. Tetapi tak pula kita kata, oh dia ni Hindu konservatif, dia ni Hindu liberal. Yang mana Hindu liberal? Hindu liberal ni, dia makan lembu. Dia menyaga lembu. Ramai orang Hindu kat India ni, dia ekspor lembu ke Malaysia. Daging lembu. Kalau pergi kat Subang tu, ada satu pengimport lembu. Tapi lembu tu diimport dalam nama buffalo. Bukan lembu. Sebab kerajaan India mengharamkan ekspor daging lembu. So dia ekspor dalam label dia is buffalo meat, bukan cow meat. Tapi bermaknanya ada juga orang Hindu yang menjauhkan diri dari apa-apa kegiatan, baik menyaga, baik makan ke apa, daging lembu. And ada yang vegetarian terus. Telur dan ikan pun, asal benda tu benda yang ada nyawa, mereka tolak. Mereka makan sayur saja. So tak pula kita kata, oh ini Hindu ekstremis. Ini Hindu konservatif. Ataupun ini Hindu teroris. Kita tak kata pula. So kita kata ini kepercayaan Hindu dan kita menghormati kepercayaan Hindu, walaupun bagi kita orang Islam lembu ni halal, lembu ni bukan haram. Tapi kita tak kutuk orang Hindu, orang India yang menolak daging lembu. Tapi sebaliknya, kalau orang Islam, kita memberi macam-macam label negatif kepada mereka. It's double standard. Kita pecahkan orang Melayu, orang Islam di dalam golongan liberal dan konservatif, ataupun modern Malay dan ekstremis Malay. Tapi bila orang lain, Kristian ke, Yahudi ke, Hindu ke, Buddhis ke, kita tak mengutuk mereka dan melabelkan mereka dengan label-label negatif, oleh kerana mereka taat kepada agama mereka. Orang Melayu tak boleh. Kalau kita taat kepada agama kita, maka kita dikutuk. Ini pasal soalan saya, adakah DAP ni anti-Islam? Mereka bukan anti-Islam secara boleh dikatakan mereka kutuk Islam, tapi mereka kutuk budaya dan kepercayaan Islam. Jadi secara tak langsung, termasuk mereka kata Malaysia ni negara sekular dan bukan negara teologi ataupun negara Islam. Itu pun sudah boleh dianggap sebagai anti-Islam ataupun Islamofobia. Satu penyakit yang DAP sudah bertahun-tahun mengidap dan mereka tidak mengaku dan marah apabila kita kata mereka ni anti-Islam ataupun mengada penyakit Islamofobia. Tapi semua tindakan mereka, kenyataan mereka memberi gambaran yang memang betul mereka ni walaupun tidak menentang Islam sebagai agama, tapi menentang budaya dan kepercayaan Islam. Assalamualaikum. Salam sejahtera.